ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Debu-debu dosa. Malulah dengan debu-debu dosa. Hadirin Jumat yang dikasihi Allah sekalian, mengapa manusia selalu mengulangi dosanya selepas bertaubat? Apakah kerana syaitan lebih bijak menyelewengkan mereka dengan hujah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Pengampun? Lalu mengapa orang yang melakukan maksiat itu tidak terfikir apakah tujuan diciptakan neraka jika mereka semua kononnya boleh masuk surga dengan cara mempermain-mainkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang benar-benar beriman tidak akan terjerumus ke dalam lubang sama ada 2 kali, dan orang yang benar yakin dengan perhitungan hari akhirat pasti berusaha menjadikan hari ini lebih baik daripada kemarin dari segi peningkatan ilmu, iman dan amal. Jadi, panggilan apakah yang paling sesuai bagi mereka yang selepas bertobat akan sering mengulangi kembali dosa-dosa mereka? Apakah mereka ini sesuai dipanggil dengan sebutan nama Allah yang tidak tahu malu? Hadirin sidang Jumat yang dikasihi, seorang lelaki bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Imam, aku ingin bertobat dan meninggalkan dosa, tetapi aku selalu mengulangi dosaku. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang mencegah aku melakukan maksiat lagi kepada Allah." Lalu Ibrahim bin Adham berkata, "Jika engkau bermaksiat, janganlah engkau melakukannya di atas bumi milik Allah ini." Lelaki itu bertanya, "Lalu di manakah aku boleh melakukannya?" Ibrahim menjawab, "Keluarlah dari bumi, dan jika engkau masih ingin melakukan maksiat, jangan makan rezeki kurnianya." Lelaki itu bertanya, "Bagaimana aku boleh hidup tanpa rezeki daripadanya?" Lalu Ibrahim berkata, "Tidakkah engkau rasa malu hidup di atas bumi dan makan dari rezekinya kemudian melakukan maksiat kepadanya?" Maka mengapa ramai hamba Allah yang sudah bertobat di hadapan Ka'bah, disaksikan Masjid Rasulullah SAW di sisi makamnya dengan lelehan air mata yang menyesakkan dada, tetapi dengan sekelip mata memulai kembali perbuatan maksiat dan melupakan janji setia kepada Allah yang diikat di lehernya? Dia ditipu oleh hasutan syaitan yang memanjangkan angan-angan bahawa dengan hartanya dia boleh menunaikan berkali-kali umrah dan haji untuk bertobat dan beramal soleh. Tetapi dia lupa bahawa sehat dan sakit, ajal dan maut di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin dibeli dengan harta dan kedudukannya. Bagaimana jika Allah mencabut nyawanya dalam keadaan dia bermaksiat? Begitu pula ketika seorang ditipu musibah, serta merta dia ingat kepada Allah dan cepat bertaubat, tetapi dengan sedikit saja harta dan keuntungan yang Allah tampakkan, dia sudah pun lupa dan lalai kerana tidak tahan dengan
hujan harta itu, akhirnya dia bermaksiat kembali tanpa rasa malu. Hadirin Jumat yang berbahagia, jelaslah betapa pentingnya seorang hamba memiliki rasa malu kepada Allah supaya dia sentiasa berada dalam keadaan sedar dan terjaga mata hatinya, tidak tidur dan lalai dibius oleh kemaksiatan yang bermaharajalela. Lalu, bagaimanakah cara menumbuhkan rasa malu kepada Allah? Kadang-kala Allah merahmati hambanya dengan mengirimkan ilham ke dalam hati yang terdetik secara tiba-tiba. Pernahkah kita merasa kurnia Allah itu semakin banyak dilimpahkan seiring tebalnya buku catatan dosa yang kita lakukan? Mengapa Allah membalas dosa itu dengan rezeki yang semakin banyak? Pujian manusia semakin melambungkan nama, jabatannya semakin kukuh, kehidupan meningkat sejahtera, padahal dosa dibuat berganda-ganda banyaknya. Orang yang mendapat keuntungan dunia hendaklah selalu mengingati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 15-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkedakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sahabatannya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka, dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Ayat itulah yang menyebabkan Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan menyungkurkan mukanya ke tanah, lalu beliau menangis saat menghadapi sakratul maut sambil mengulang-ulangi bacaan ayat berkenaan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ada seorang hamba yang berangan-angan masuk surga dengan membawa sembahyang yang dilakukan di akhir-akhir waktu dengan lalai, hingga puasa yang perisainya dikoyakkan dengan dengki, pertengkaran, perbuatan keji, haji yang dilakukan tanpa rela dan hilang kesabaran, kering ilmu dan kosong amal. Dia mahu mengetuk pintu syurga dengan tangannya yang berlumuran darah kerana mengambil hak saudaranya, menjerit minta diizinkan masuk, pada mulutnya masih berbau bangkai mayat saudaranya yang diumpat, matanya mengintai-intai taman syurga, tetapi kabur oleh gelapnya bayang-bayang zina maya yang pernah dilakukannya ketika melayari lawan meluncur di khidmat pesanan ringkas dan aplikasi WhatsApp dan ayat-ayat berahi dan seksual yang ditatapi sehari-hari. Jika tidak juga rasa malu melihat kekotoran diri, sekurang-kurangnya malulah bila melakukannya secara terang-terangan. Apa akan jadi dengan dunia ini apabila semua manusia berbuat maksiat secara terbuka dan tiada seorang pun memiliki rasa malu melakukannya? Maka rosaklah masyarakat yang tenggelam dalam kebatilan apabila tiada yang menegakkan amal makruf nahi mungkar dalam kalangan mereka. Kemaksiatan dan kejahatan manusia yang berakhir dengan kehancuran semuanya bermula daripada hilangnya rasa malu. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya apa yang diketahui orang-orang dari ucapan nubuwah yang pertama kali ialah jika engkau tidak mahu malu, maka lakukanlah apa saja yang kau kehendaki. Walaupun beberapa banyak dosa telah dilakukan oleh hamba Allah, marilah kita memohon supaya Allah Subhanahu wa
dan menerima taubat hambanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Oleh itu, bersegeralah untuk bertaubat dan memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 70 kali sehari. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa isi penting yang boleh dihayati dan dijadikan amalan bersama. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini, sama ada baik ataupun buruk, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Umat Islam dalam memahami bahawa benteng maksiat adalah dengan memperkasa iman dan mempunyai sifat malu dalam diri sebagai orang yang beriman. Umat Islam dalam berusaha setiap hari memohon keampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kepada kamu kepada Tuhan kamu dengan bertobat serta berserah bulat-bulat kepadanya sebelum kamu didatangi azab, kerana sudah itu kamu tidak akan dipertolongan lagi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور